Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ini adalah video untuk subjek EPO 359 Okay, video ini adalah untuk how to integrate the output waveform for power electronic converter. Okay, so untuk masuk ke chapter 3, chapter 4, chapter 5 dan chapter 6, okay, awak perlu mahir untuk integrate output waveform. Okay, sebab teknik-teknik untuk integrate output waveform ni diperlukan untuk chapter 3, chapter 4, chapter 5 and chapter 6. Okay, so kalau awak tak mahir macam mana nak integrate output waveform, awak akan sangkut lah nanti. Okay, first kita akan tengok about understanding the sinusoidal waveform. Okay, basically ini adalah revision pada awak dah bisa tengok dah pun sinusoidal waveform ni, cuma kita nak remind balik apa yang ada dalam sinusoidal waveform. Imagine kita ada satu waveform, sinusoidal waveform. Okay, sinusoidal waveform untuk voltage. So dekat dalam graf tu, kalau awak lukis, make sure ada labeling lah. Part CY apa, part CX apa. Okay, so dalam graf sinusoidal untuk power elektronik, biasanya dekat part CX dia kita gunakan fasa dalam bentuk fasa ataupun phase. Okay, ataupun kita label dia sebagai omega T. Okay, omega T. So omega T ni biasa kalau buat graf sinusoidal, okay, dekat sini biasanya 90 degree, okay, 90 darjah, ataupun kita pakai dalam bentuk radian. Okay, kita pakai pi. And then dekat ujung ni, biasanya dalam graf sinusoidal ini adalah 360 degree, okay, 360 darjah, ataupun dalam radian kita gunakan 2 pi. Okay, so untuk memudahkan pengiraan, semua value sudut dalam darjah kita akan convertkan ke dalam bentuk radian. Okay, kita akan tukarkan bentuk pada bentuk radian. Okay, so bentuk sinusoidal waveform macam ni mungkin awak dah pernah tengok. Okay, jadi kita nak tahu daripada bentuk sinusoidal ni apa yang ada dalam graf ni. Okay, mungkin awak dah biasa dengar term Okay, term yang pertama, mungkin awak pernah dengar perkataan V-peak. Okay, V-peak ataupun volta puncak. Okay, V-peak tu dekat mana? Okay, V-peak tu ada pada puncak lah. Okay, level yang paling tinggi kat dalam graf. Okay, ini V-peak maksudnya daripada kosong sampailah ke puncak, itu V-peak. Okay, dia ada satu lagi term V-peak to peak ataupun VPP. Saya dengar kalau awak biasa panggil V-peak to peak ni. Okay, V-peak to peak ni ialah daripada peak to peak. Dia ambil bahagian negatif and dia campur dekat bahagian positif. Okay, ini V-peak to peak. Okay, kemudian ada lagi satu term VRMS. Okay, biasanya awak kira VRMS sama dengan V-peak bahagi dengan set 2, ataupun awak ambil 0.707 darab dengan V-peak. Okay, so dekat mana VRMS ni? So dia dekat 0.707 daripada kosong sini. Okay, so yang ni adalah VRMS, iaitu 0.007 daripada zero value. Okay, itu adalah VRMS.
Okey, seterusnya lepas awak dah kenal level-level voltage dalam ataupun level-level magnitude, ini kita panggil level-level magnitude dia. Okay, peak magnitude, okay, peak to peak punya magnitude dan juga RMS punya magnitude. Okay, so selepas awak dah tahu level-level untuk magnitude ni, kita akan tengok pula berkenaan dengan masa dan juga frekuensi. Okay, time and frequency. So, kalau kita tengok kat graf ni, okay, awak pernah belajar daripada sekolah, okay, sampai masuk ke diploma. Okay, one complete cycle is bila graf tu mula pada kosong, naik ke puncak, turun ke kosong, pergi ke puncak negatif dan kembali ke kosong. Okay, so ini kita panggil dia one complete cycle. Okay, one complete cycle. So one complete cycle ni dia ada dia punya masa dia. Okay, yang mana biasa awak kira sama dengan 1 bahagi frekuensi. Okay, seterusnya awak akan tengok term half cycle. Okay, term half cycle. So dalam satu complete cycle, okay, dalam satu complete cycle, okay, dalam satu complete cycle kita ada 2 half cycle. Okay, saya ulang dalam satu complete cycle kita ada 2 half cycle. Okay, half cycle yang pertama ialah daripada kosong pergi ke pi. Okay, half cycle yang kedua daripada pi pergi ke 2 pi. Okay, so lepas ni kalau saya mention half cycle, so patutnya tahulah banyak mana half cycle tu. Okay, half cycle tu jarak dia ialah pi ataupun 180 degree. Okay, seterusnya awak akan belajar berkenaan dengan function. Okay, kita panggil dia function ataupun awak biasa dengar persamaan. Okay, equation untuk graf sinusoidal. Okay, biasa kita tulis sebagai f(x). Okay, biasa kalau dalam matematik awak tulis dia sebagai f(x). Okay, tapi dalam kes ni kita kena relate yang kita punya graf di mana pasti x kita ialah omega t. So instead of gunakan f(x), awak akan tukar dia kepada f omega t. Okay, f omega t. Okay, f omega t sama jugalah y sama dengan apa kan. So f omega t ni sama dengan, okay, apa persamaan untuk waveform sinusoidal ni? Okay, apa persamaan waveform untuk sinusoidal ni? Jadi persamaan untuk waveform sinusoidal ni ialah dia punya magnitude. Okay, ataupun kita ambil dia punya V peak darab dengan graf sin omega t. Okay, so persamaan untuk graf sinusoidal ni ialah V sin omega t. Tapi V yang kita gunakan ni ialah V peak. Okay, V yang kita guna kat depan ni sebagai penarak kepada sin omega t ni ialah V peak. Okay, so what is integration? Okay, what is integration? Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil dia kamiran. Okay, so basically integration ataupun kamiran ni adalah area under graph. Okay, ataupun luas graph. Okay,
So basic integration ni adalah area under graph. Katakan awak ada graf garis lurus macam dalam yang saya lukis ni. Okay, so basically macam mana awak nak kira luas dekat bawah graf ni? Okay, so kaedah biasanya, okay, awak akan kira area kawasan ni and plus dengan area sebelah sini. Okay, yang itu adalah kaedah konvensional. Okay, kita kira area region A, kemudian kita kira area region B. Okay, sebab kalau tengok graf ni, dia macam ada dua segitiga. Okay, luas pertama and then luas kedua. Untuk kira area A, okay, kita ambil equation 1/2 darab 4 darab 4. Okay, kita akan dapat area A ialah 8. Untuk kira area B, kita ambil 1/2, okay, darabkan dengan tinggi 4. Okay, kemudian untuk panjang dia darabkan dengan 10 tolak 4, ya, panjang ni bersamaan dengan 6. Okay, so kita dapat dia punya area dia ialah 12. Jadi total area bagi kawasan A dan B ialah 20. Untuk menggunakan kaedah integration bagi menampakkan luas graf, okay, awak perlu tahu line equation untuk region A dan juga line equation untuk region B. Persamaan bagi line di region A ialah YA X is equal to X. Okay, dia tak ada pintasan Y sebab pintasan Y dia ialah kosong. Okay, bagi equation garis lurus untuk region B ialah YB X is equal to negative 2/3X plus 6 2/3. Okay, ataupun negative 0.6667X plus 6.6667. Okay, so dia negatif sebab kecerunan dia negatif. Okay, now we are trying using integration to calculate the area under the graph A and B. Okay, by using the line equation YA is equal to X and YB is equal to negative 2/3X plus 6 2/3. Okay, so untuk menggunakan integration bagi mendapatkan area untuk region A, kita akan buat integration, okay, from 0 to 4. Okay, from 0 to 4 sebab region A kawasan dia ialah 0 to 4. Okay, macam mana nak bezakan kawasan? Bezakan kawasan berdasarkan dia punya line equation. Okay, jadi line equation Y is equal to X is only from 0 to 4. Okay, sebab daripada 4 sampai ke 10 ni, dia punya line equation dia dah lain. Okay, jadi daripada 4 sampai 10 ini adalah region yang lain. So kita kena integrate dia separately lah. Okay, so ini adalah cara penulisan dia. So lepas kita dah integrate tu, okay, bila awak integrate X, awak akan dapat X squared over 2. Okay, dan awak perlu substitutekan nilai 4 dan 0 untuk dapatkan luas region A. Okay, so awak perlu substitute mula-mula nilai 4. Okay, ambil nilai 4 dulu, gantikan ke dalam X. Okay, kemudian gantikan nilai 0 masuk dalam X. Okay, so selepas awak gantikan, kita ambil ganti nilai 4 tolak ganti nilai 0. So awak akan dapat dia punya jawapan luas region A ialah 8. Okay, sama dengan
kaedah yang biasa kita guna untuk kira luas. Untuk kira area region B dengan menggunakan kaedah integration, so kita perlu integrate dia punya region dia lah daripada 4 sampai 10, and then kita akan integrate dia punya line equation terhadap dx. So bila kita integrate equation ni tadi, okay, kita akan dapat negatif 2x squared. Okay, so bila x ni squared, bawah dia pun kena letak perkali 2 lah. Okay, sebab atas ni kuasa 2. Okay, kemudian constant value 6, 2/3 tadi akan ada x kat depan dia. Okay, maknanya perkali x ni adalah 1. So bawah ni perlu bahagi dengan 1 juga. Okay, selepas awak substitute nilai 10 dan 4, substitute nilai 10 untuk equation ni, tolak substitute nilai 4 untuk equation ni. Selepas awak kira, awak akan dapat jawapan dia ialah 12. Okay, sama dengan kaedah yang kita biasa guna untuk kira luas. Okay, so mungkin ada yang tertanya, kenapa nak perlu guna integration sedangkan kita boleh guna kaedah yang biasa? Okay, so kaedah yang biasa tu boleh diguna pakai jika bentuk waveform dia semudah garis lurus macam dekat gambar A dan B. Okay, jika awak punya graf tu berbentuk sinusoidal, okay, so macam mana awak nak kira luas? Okay, so kalau graf tu bentuk dia macam ni, okay, macam mana awak nak kira luas dia? Okay, so kalau graf macam ni, dia tak boleh guna kaedah panjang kali lebar. Okay, so that's why kita gunakan integration. Okay, ni contoh gambar waveform yang ada dalam nota EPO 359 untuk chapter rectifier. Okay, so daripada graf ni, kita buat dia punya tanda region dia, iaitu 0, pi dan 2 pi. So bila kita nak integrate dia, okay, kita akan integrate dua parameter untuk output waveform. Okay, untuk output waveform rectifier dan juga waveform untuk chapter 4, 5 dan 6. Okay, benda yang kita selalu integrate ialah dua benda, iaitu yang pertama ialah average output voltage. Okay, yang kedua ialah RMS output voltage. Untuk average output voltage, okay, bila kita nak integrate dia, okay, V out average T domain, time domain sama dengan 1 over time untuk satu cycle, integration dia punya function waveform dia, which is function untuk sinusoidal ni lah. Okay, kalau untuk V out RMS untuk time domain, okay, is equal to square root 1 over time untuk satu cycle, okay, multiply by integration of function sinusoidal kuasa 2 dt. Untuk pengiraan dekat dalam power electronics, okay, kita tak gunakan time domain, instead kita akan gunakan phase domain. So untuk convert kan time domain ke phase domain, okay, dia akan jadi V out average dalam kurungan omega t
Okey, so kalau kat sini 1 over T, kat sini akan jadi 1 over 2 pi. Sebab satu cycle dia ialah 2 pi. Okey. Dan dia punya function dia membenarkan kita pakai sinusoidal waveform. Okey. Jadi function dia akan jadi Vm sin omega t. Okey. Dia akan jadi Vm sin omega t. Okey, Vm ni apa? So Vm ni ialah Vp. Okey, ataupun magnitude puncak voltage okey, Vp. Okey, itu sama juga dengan Vout RMS. Okey, kita nak dapatkan Vout RMS dalam bentuk phase domain. Okey, T kita tukar jadi omega T. Okey. 1 over T akan jadi 1 over 2 pi. Okey, dan dia kena square root kan semuanya sekali. Okey, kat sini ada satu revision yang awak dah belajar dalam calculus. Okey. Kalau awak integrate sin AX terhadap DX, okey, kita akan dapat negatif cos AX bahagi dengan A, iaitu perkali bagi X ni. Okey, and then selepas tu perlu substitutekan nilai C dan B. Okey. Kalau awak integrate cos AX terhadap DX, okey, kita akan dapat sin AX per A, dan awak perlu substitute nilai C dan juga B.